Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan peluang untuk bersama rakan guru bagi berkongsi ilmu, maklumat dan bahan serta pengalaman bagi memantapkan tugas kita sebagai pendidik. Saya Soekarno bin Abdul Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tajar Al-Ustaz Kedah mengucapkan ribuan terima kasih kepada sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah atas kepercayaan bagi berkongsi pentaksiran bilik darjah, reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3. Rakan guru yang dikasihi sekalian, saya berkeyakinan rakan guru memahami akan apa itu pentaksiran bilik darjah, tujuan, kepentingan, kaedah pentaksiran dan kesannya dalam PDP yang disampaikan oleh rakan guru sebelum ini. Rakan guru yang dikasihi sekalian, bagi tingkatan 3 terdapat 3 tajuk utama yang perlu dipelajari oleh para murid kita. Yang pertama, aplikasi teknologi, reka bentuk elektronik, mekatronik, pembangunan produk, penghasilan produk, peranan reka bentuk dalam perniagaan, reka bentuk sebagai instrumen pemasaran, dan jumlah masa yang diperuntukkan untuk 3 tajuk ini ialah selama 64 jam. Rakan guru yang dikasihi sekalian, saya memilih tajuk pembangunan produk dengan standard kandungan penghasilan produk untuk taksiran bilik darjah kali ini. Untuk tajuk ini, murid perlu mengikuti 10 standard pembelajaran yang termaktub dalam DSKP. Yang kedua, murid ditaksir dengan 6 tahap penguasaan dalam standard prestasi. Ketiga, murid menjalankan aktiviti menghasilkan produk baru atau mengubah sesuai produk sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan 9 topik reka bentuk teknologi yang dipelajari daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Yang keempat, aktiviti dijalankan mengikut proses yang betul. Yang kelima, murid menyediakan dokumentasi penghasilan produk. Yang keenam, pentaksiran dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran PDP dijalankan. Dan yang ketujuh, semua pentaksiran direkodkan. Bagi memastikan tajuk ini dapat diikuti dengan sebaiknya oleh murid-murid, kita sewajarnya sebagai guru perlu menjadikan DSKP sebagai panduan utama kita. Kita perlu memahami dan mempunyai kemahiran asas bagi semua tajuk tingkatan 1, 2 dan 3. Berusahalah rakan guru untuk memahami dan mendapat kemahiran yang sepatutnya. InsyaAllah ianya manfaat untuk kita semua. Apatah lagi, tajuk penghasilan produk ini merangkumi semua tajuk tingkatan 1, 2 dan 3. Ini adalah 10 standard pembelajaran yang disebutkan dalam DSKP. Dan standard prestasi tahap penguasaan sehingga tahap 6 yang perlu dicapai oleh murid kita. Rakan guru yang dikasihi sekalian, mari kita perincikan pentaksiran bilik darjah bagi setiap standard pembelajaran dan standard prestasi. Kita lihat standard pembelajaran 2.11 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Dan di sini standard prestasinya tahap 1 iaitu menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan. Rakan guru yang dikasihi sekalian, objektif bagi standard pembelajaran ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan projek brief. Dan yang kedua, murid dapat menyatakan fungsi produk yang akan dihasilkan.
kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid kita. Yang pertama, melengkapkan senarai borang brief dan borang kajian pelanggan serta dapat memberi ulasan bagi setiap hasil cadangan. Yang kedua, menyatakan produk yang akan dihasilkan dan memberi ulasan mengenai fungsi yang diperolehi daripada proses TRIS. Aktiviti yang perlu dijalankan, yang pertama, murid menjalankan temu bual secara bersemuka dengan pelanggan, sama ada pelanggan itu guru atau siapa saja sebagai pelanggan untuk menghasilkan atau melengkapkan borang kajian pelanggan. Yang kedua, murid mendapatkan maklumat bagi memenuhi borang kajian keperluan pelanggan, murid menyelesaikan masalah inventif, murid melengkapkan maklumat projek brief, murid membuat jadual bermaklumat, dan murid menyatakan fungsi projek yang akan dihasilkan. Pada ketika ini kita menjalankan kaedah pentaksiran, cara pemerhatian, cara lisan, dan cara penulisan. Instrumen yang digunakan adalah senarai semak. Pertama, borang kajian keperluan pelanggan. Yang kedua, borang project brief. Dan yang ketiga, borang jadual bermaklumat. Di samping itu, instrumen lain yang boleh dimanfaatkan ialah perbincangan murid dengan guru dan murid dengan murid. Lain pula itu, lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Contoh borang kajian pelanggan dan proses bagaimana untuk memastikan pelajar dapat mengemukakan tujuan projek yang akan dihasilkan, daripada projek brief kepada jadual bermaklumat kepada aplikasi projek brief. Seterusnya, standard pembelajaran yang kedua 2.12, mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Objektifnya, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya dua teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Menyatakan justifikasi pemilihan teknologi. Dan kriteria kejayaan yang kita dapat lihat pada tajuk ini ialah murid dapat menyebut dan menghuraikan sekurang-kurangnya, saya tegaskan sekali lagi, sekurang-kurangnya dua teknologi yang dipilih. Dan murid melengkapkan borang analisis kekuatan dan kelemahan teknologi yang akan diaplikasikan. Aktiviti yang boleh dijalankan, murid mengenal pasti teknologi murid mengenal pasti teknologi dalam produk yang akan dihasilkan. Murid menganalisis kekuatan dan kelemahan teknologi yang akan diaplikasikan. Kaedah pentaksiran boleh menggunakan pemerhatian, lisan, dan penulisan. Instrumen yang digunakan, borang jadual analisis kekuatan dan kelemahan teknologi, juga soal jawab lisan antara guru dengan murid dan murid bersama murid rakan. Sebagai contoh, aplikasi reka bentuk yang dipelajari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kalau dilihat di sini, murid dikehendaki memastikan sekurang-kurangnya dua aplikasi yang telah dipelajari. Dan pada ketika ini, rakan guru kena memastikan bahawa ianya bertepatan dengan apa yang pelajar belajar ketika tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Contoh yang saya boleh sama kongsikan dengan rakan guru, contoh bila dikatakan fashion, maka di situ yang diambil kira adalah pakaian dan aksesori yang dikenakan pada badan. Selain daripada itu tidak dikategorikan sebagai fashion. Begitu juga apabila disebut mechanical, maka sudah semestinya lah komponen yang dikaitkan dalam aplikasi tersebut mestilah ada pergerakan. Begitu juga lah aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian pelajar perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan teknologi yang akan diaplikasikan. Di sini saya nyatakan kepada para guru untuk menyediakan satu borang khusus yang mempunyai ruang aplikasi teknologi, komponen yang digunakan, kekuatan dan kelemahan. Dan setiap komponen yang digunakan cuba untuk dikenal pasti, dianalisis kekuatan dan kelemahan. Untuk standar pembelajaran 2.13,
yaitu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Standard pembelajaran, standard prestasinya ialah tahap 2, yaitu menerangkan lakaran idea awal yang mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk produk. Objektifnya pada akhir pembelajaran, murid dapat merancang konsep, elemen, prinsip reka bentuk yang akan dihasilkan. Dan yang kedua, murid dapat menerangkan lakaran ide awal yang mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk produk. Kriteria kejayaan, kita lihat pada murid kita dapat menyebut sekurang-kurangnya satu konsep penghasilan ideal. Satu konsep penghasilan ideal. Sama ada produk kepada fungsi atau fungsi kepada reka bentuk produk. Yang kedua, menyebut sekurang-kurangnya 3 elemen reka bentuk yang dipelajari di ketika tingkatan 3, iaitu 8 elemen reka bentuk. Dan menyebut sekurang-kurangnya 3 prinsip reka bentuk, di mana pelajar mempelajari 9 prinsip reka bentuk dalam tingkatan 3. Dan yang keempat, murid dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lakaran awal produk yang akan dihasilkan. Aktiviti yang boleh dijalankan, murid merancang satu konsep penghasilan ideal, murid menghasilkan 3 lakaran awal yang mempunyai elemen dan prinsip reka bentuk. Kaedah pentaksiran boleh dijalankan segi pemerhatian dan penulisan. Instrumen yang digunakan lembaran kerja murid, yaitu penulisan konsep dan lakaran awal murid. Juga boleh dijalankan perbincangan murid dengan guru. Contoh instrumen, lakaran awal. Seterusnya ialah standard pembelajaran 2.14 menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Tahap prestasi, standard prestasi ialah tahap penguasaan 4. Menganalisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. Objektif, di akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat, menganalisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. Sekali lagi saya ulangkan, menganalisis lakaran produk dari aspek elemen dan prinsip. Kriteria kejayaan, murid dapat menghasilkan lakaran akhir bermaklumat. Lakaran akhir bermaklumat dengan 6 maklumat yang perlu dinyatakan. Dan murid dapat menganalisis lakaran akhir dari segi elemen dan reka bentuk prinsip. Dan prinsip reka bentuk. Khususnya, aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah murid melengkap dan menyempurnakan lakaran akhir beserta maklumat lakaran. Murid membuat analisis lakaran akhir dari segi elemen reka bentuk dan prinsip reka bentuk dengan merekodkannya pada borang analisis. Kaedah pentaksiran, pemerhatian, penulisan, dan instrumen yang digunakan lakaran lembaran kerja murid dan juga perbincangan murid dengan guru. Ada 6 maklumat dalam lakaran 3D. Dan lakaran bermaklumat, di sini saya nyatakan, di sana ada nama produk, di sana ada komponen, ada size, ada elemen, ada prinsip, dan ada bahan. Ini yang dinyatakan sebagai lakaran bermaklumat. Nama produk, komponen, size, prinsip, elemen, dan bahan. Kemudian membuat analisis lakaran reka bentuk produk dari aspek elemen. Ruang yang diberi, ada ruang yang digunakan adalah elemen, ada atau tiada, kemudian ulasan. Begitu juga dalam analisis lakaran reka bentuk produk dari aspek prinsip reka bentuk. Seterusnya, standard pembelajaran 2.15 menyediakan jadual kerja. Standard prestasi di sini tahap 3. Yaitu mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk. Objektif, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengaplikasikan jadual kerja untuk pembangunan produk. Kriteria kejayaan,
murid dapat mengaplikasikan jadual kerja mengikut format yang betul. Ada ruang aktiviti dan ruang minggu. Menentukan aktiviti sesuai dengan projek yang akan dihasilkan. Sekurang-kurangnya 10 aktiviti. Menganggarkan tempoh masa untuk melaksanakan setiap aktiviti. Aktiviti yang boleh dilaksanakan, murid berbincang bersama rakan dan dengan bimbingan guru, mengaplikasikan jadual kerja mengikut format yang betul. Murid menyusun jadual kerja mengikut proses yang betul, serta anggaran tempoh masa yang sesuai. Kaedah pentaksiran, pemerhatian, penulisan dan instrumen yang digunakan adalah lembaran kerja murid, iaitu jadual kerja, perbincangan murid dengan guru. Contoh jadual kerja penghasilan produk. Ada ruang aktiviti dan ada ruang minggu. Dan pelajar perlu menanda di ruang-ruang yang sepatutnya mengikut anggaran masa yang sesuai dengan aktiviti tersebut. Seterusnya adalah standard pembelajaran 2.16 membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membuat senarai bahan, senarai peralatan dan bajet produk. Murid dapat menganggarkan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti. Kriteria kejayaan pada standard pembelajaran ini, murid boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 6 senarai bahan dan 6 senarai peralatan. Sekurang-kurangnya. Yang kedua, murid dapat membuat bajet yang sesuai dengan mengambil perhatian terhadap kos bahan, kos upah, kos overhead, jumlah modal, peratus keuntungan, dan harga jualan. Aktiviti yang boleh dilaksanakan, murid mengenal pasti bahan produk yang dihasilkan berdasarkan perbincangan yang telah disetujui. Murid mengenal pasti peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Murid membuat bajet produk yang munasabah. Kaedah pentaksiran, pemerhatian, penulisan. Instrumen yang digunakan lembaran kerja, yaitu jadual senarai bahan dan alatan. Yang kedua, cara pengiraan anggaran kos. Dan yang seterusnya ialah perbincangan murid dengan guru. Contoh senarai peralatan dan bahan yang perlu disediakan oleh murid. Aplikasi teknologi apa yang digunakan dan bahan apa yang digunakan, serta alatan yang sesuai dengan aplikasi teknologi tersebut. Kemudian, senaraikan bahan yang disediakan, jumlah kuantiti yang diperlukan, dan nyatakan juga harga seunit dan jumlah harga keseluruhan. Dan kemudian, murid menyediakan anggaran kos, menggunakan kaedah unit dan kuantiti, dan konsep SMART yang dipelajari semasa tingkatan 1. Kos upah, kos overhead, kos modal, kos jualan sebagai contoh. Seterusnya standard pembelajaran 2.17 menghasilkan produk berfungsi dan produk berfungsi sebahagian. Standard prestasi tahap penguasaan 6 menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Objektif pada pembelajaran, murid dapat menghasilkan fungsi, produk berfungsi ataupun berfungsi sebahagian. Yang kedua, menjalankan proses penghasilan mengikut langkah yang betul. Untuk tahap penguasaan 6 ini, murid belum boleh dapat tahap 6 kalau semata-mata menghasilkan produk yang mencapai objektif. Sama ada produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Yang pentingnya di sini, rakan guru perlu mengambil perhatian. Ada 2 perkara yang perlu ditegaskan pada tahap penguasaan ini, ialah menghasilkan produk mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Maknanya, untuk tahap penguasaan 6 ini, murid mesti menguasai standard pembelajaran 2.17, 2.18, dan 2.110. Objektif bagi standard pembelajaran 217 ini, di akhir pembelajaran murid dapat menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Murid dapat menjalankan proses penghasilan mengikut langkah yang betul. Kriteria kejayaan,
murid dapat menghasilkan produk mengikut masa, prosedur, siap, kreatif dan berimpak. Murid dapat menyelesaikan masalah dan mengurus situasi dengan tersusun dan betul. Murid dapat menghasilkan produk yang lengkap, menarik, kreatif dan memberi impak yang tinggi serta boleh dicontohi. Produk yang dihasilkan berfungsi atau berfungsi sebahagian. Aktiviti yang dijalankan ialah mengenal pasti langkah-langkah kerja yang sesuai dengan produk yang dihasilkan, sentiasa mematuhi keselamatan seperti dalam prosedur operasi standard semasa melakukan kerja amali, memastikan bahan dan peralatan mencukupi semasa melakukan kerja amali, melakukan kerja-kerja penyudahan, finishing produk tersebut. Kaedah pentaksiran, pemerhatian sepanjang penghasilan produk dan instrumen yang digunakan ialah projek yang dihasilkan, perbincangan murid dengan guru. Contoh ciri-ciri produk berfungsi dan berfungsi sebahagian. Ini ditegaskan kepada guru supaya dapat jelas kefungsian bagi produk tersebut. Ini ciri-ciri produk mock-up. Ini ciri-ciri produk berfungsi sebahagian. Dan ini ciri-ciri produk berfungsi sepenuhnya. Murid menjalankan proses untuk menghasilkan produk mengikut langkah yang semestinya. Langkah penghasilan produk, mengukur, menanda, membina, mencantum, dan seterusnya membuat kemasan. Mesti mengikut turutannya dan hasil produk tersebut. 2.18 membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. Ianya ada kaitan dengan tahap penguasaan 6 dan juga standard pembelajaran 2.17. Standard penguasaan 6 menghasilkan produk yang mencapai objektif. Jadi pada objektif untuk standard pembelajaran ini, murid dapat membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. Murid membuat pengujian dan penilaian kefungsian. Yang kedua, menghasilkan produk yang mencapai objektif. Kriteria kejayaan, membuat pengujian produk yang dihasilkan berfungsi dan berfungsi sebahagian. Membuat pengujian dan penilaian fungsi dari sudut objektif, keselamatan, elemen, prinsip, reka bentuk. Dan yang ketiga, membuat ujian parameter bergantung pada jenis produk serta menyediakan keputusan ujian dalam bentuk jadual. Aktiviti yang boleh dilaksanakan membuat pengujian produk yang dihasilkan dari sudut objektif, keselamatan, elemen dan prinsip reka bentuk, menjalankan ujian parameter bergantung pada jenis produk yang dihasilkan, menyediakan keputusan ujian dalam bentuk jadual. Instrumen yang digunakan, produk yang dihasilkan, lembaran kerja murid, iaitu jadual pengujian dan perbincangan murid dengan guru. Analisis keputusan ujian parameter terhadap pengilap kasut bedik. Ini sebagai contoh, di mana ada 4 aspek yang diuji. Kefungsian, ergonomik, reka bentuk dan nilai, dan keselamatan. Dilihat dari segi kekuatan dan kelemahan. Dan untuk melihat fungsinya, maka kita lihat pada pengujian kepada fungsi produk tersebut. Berfungsi sebahagian atau berfungsi penuh. Khususnya standard pembelajaran 2.19 membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian. Tahap penguasaan 5. Menjustifikasikan penambahbaikan produk berdasarkan analisis lakaran. Objektifnya membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian, membuat lakaran bagi penambahbaikan setelah cadangan diberikan. Kriterianya, murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya satu penambahbaikan kepada produk yang dihasilkan dari segi, saya sebutkan sekali lagi, sekurang-kurangnya satu penambahbaikan dari segi menambah atau mengganti komponen, membuat pengubahsuaian, menambah baik kemasan, mengubah reka bentuk produk, memberi perhatian terhadap ciri-ciri ergonomik, dan memberi perhatian kepada ciri-ciri keselamatan. Salah satu
paling kurang 1, sekurang-kurangnya 1 penambahbaikan. Dan seterusnya, murid membuat lakaran penambahbaikan tersebut. Aktiviti yang boleh dilaksanakan membuat rujukan yang sesuai untuk penambahbaikan dan membuat kerja penambahbaikan terhadap produk dan membuat lakaran penambahbaikan. Kaedah pentaksiran, pemerhatian dan penulisan. Instrumen yang digunakan, produk yang dihasilkan, lembaran kerja murid iaitu jadual pengujian dan lakaran serta perbincangan murid dengan guru. Contoh beberapa cadangan penambahbaikan, kelemahan yang dikenal pasti dan cadangan yang dikemukakan. Dan kemudian pelajar perlu membuat 1 lakaran penambahbaikan, sekadar membuat lakaran, bukan membuat produk baru, tetapi sekadar membuat lakaran penambahbaikan. Standard pembelajaran yang ke-10 menyediakan dokumentasi. Standard prestasi tahap penguasaan 6 menghasilkan produk mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Seperti di awal saya nyatakan bahawa ianya ada kaitan dengan standard pembelajaran 1.17 dan 1.18. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyediakan dokumentasi secara sistematik. Kriteria kejayaan, murid dapat mempunyai kandungan, isi kandungan dan susun atur yang lengkap, kemas dan kreatif serta boleh jadikan contoh. Murid dapat mempunyai pendahuluan, menentukan gabungan teknologi, perancangan konsep, lakaran akhir, jadual kerja, bajet, penghasilan produk, pengujian, penilaian, cadangan penambahbaikan, penutup dan lampiran. Dan murid dapat mempunyai susunan, menyediakan dokumentasi dengan susunan mengikut urutan. Aktiviti yang dijalankan, murid membuat dokumentasi berdasarkan format yang diberikan. Kaedah pentaksiran, pemerhatian, penulisan. Instrumen yang digunakan adalah produk yang dihasilkan, lembaran kerja murid, yaitu naskah pendokumentasian dan perbincangan murid dengan guru. Contoh pendokumentasian. Akhir sekali ialah perekodan. Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan ini boleh dicatat dalam buku rekod atau tempat-tempat catatan atau lain-lain tempat catatan. Tetapi untuk tujuan pelaporan kepada IWAPA, ia boleh direkodkan dalam template yang dibekalkan dan dilaporkan 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Tahap penguasaan murid pada setiap komponen dalam template ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu, pertengahan dan akhir tahun. Guru hanya perlu merekodkan tahap penguasaan ini di halaman rekod prestasi murid sahaja. Seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara otomatik di halaman laporan murid untuk cetakan. Guru-guru yang dikasih sekalian, untuk memastikan perekodan kita sempurna, sebab perjalanan tajuk ini makan masa yang panjang, untuk topik ini makan masa yang panjang. Jadi saya sarankan kepada guru untuk menyediakan 1 rekod individu, rekod semakan individu. Yang kedua, rekod kelas. Yang ketiga, barulah kepada template pelaporan. Jadi ini untuk memastikan supaya kita tidak tertinggal apa juga tajuk dan tahap prestasi yang perlu dicapai oleh pelajar kita, murid kita. Contoh, laporan untuk individu. Jadi ruang di sini ada, saya masukkan segi pelaksanaan, kemudian tahap prestasi yang dicapai. Kemudian catatan. Ini bagi individu. Setiap individu kita sediakan. Dan seterusnya adalah rekod perkembangan murid bagi 1 tingkatan. Untuk kita lihat sejauh manakah tahap penguasaan mereka. Dan seterusnya template pelaporan. Jadi guru-guru yang dikasih sekalian, itulah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan PDP. Khusus untuk tingkatan 3 atas tajuk penghasilan produk. Saya mengharapkan para guru untuk terus menimba pengalaman untuk memastikan
supaya semua topik tingkatan 1, 2, 3 dikuasai oleh para rakan guru. InsyaAllah semuanya untuk manfaat kita bersama. Sekian, saya mohon maaf kalau ada salah silap atas penyampaian dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Para penonton yang dikasih sekalian, saya isikan maklum balas program di pautan yang tertera di skrin Anda.